Secara penuh, Majlis Daerah Kota Tinggi Bilangan 11 2021 bertarikh 30 November 2021. Agenda pertama, bacaan doa. Al-Fatihah. Jauhilah ya Allah daripada sebarang bencana, bala dan merbahaya. Mudah-mudahan aman sentosa, limpah makmur dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon barang apalah kiranya Kau kurniakan petunjuk dan hidayah kepada ahli-ahli mesyuarat bagi menjalankan tugas dan kerja-kerja yang diamanahkan. Taat setia, bersatu, muafakat, menjunjung perintah untuk agama, bangsa, negara yang mendatangkan faedah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Agenda yang kedua, perutusan Tuan Yang Dipertua Majlis Daerah Kota Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Wayassili amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Yang berbahagia Cik Muzadi bin Makmur, Ketua WIP Majlis Daerah Tinggi, Yang Berusaha Cik Muhammad Mirza bin Misnadi, Setiausaha Majlis Daerah Kota Tinggi, yang dihormati lagi dikasihi Barisan Ketua-Ketua Jabatan, Barisan Ahli Majlis, Barisan Ketua-Ketua Jabatan, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Very good morning. Pertamanya, saya ingin mohon maaf kerana tak dapat bersama tuan-tuan dalam mesyuarat penuh yang telah diadakan sebentar tadi kerana saya ada pelancaran untuk Johor Anti-Corruption Plan. Bersama Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Johor, bersama SPRM yang dibuat secara live sebentar tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada Encik Muzaidi yang dapat mempengerusikan mesyuarat dengan baik dan juga kepada hadirin tuan-tuan yang lain kerana sudi memberi kerjasama kepada ketua sebentar tadi. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah, syukur saya kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya pada hari ini kita dapat bersama dalam mesyuarat penuh Bilangan 11 2021. Alhamdulillah juga kita semua masih diberikan kesihatan yang baik serta dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sebarang penyakit yang memudaratkan. Semoga kita semua juga berada dalam jagaan dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Menafak sembah menjunjung kasih dan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang di-Pertuan bagi negeri dan jajahan Ta'aluk Johor Darul Ta'zim, pada sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda pada 22 November yang lalu.
Tidak lupa juga setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada Yang Berhormat Datin Paduka Haji Hazrina binti Jalil, Pegawai Daerah Kota Tinggi, atas pengurniaan darjah Sultan Ibrahim Johor yang amat disanjungi pangkat kedua, Datuk Mulia Sultan Ibrahim Johor, EMIJ, pada 29 November 2021. Tuan-tuan dan puan sekalian, untuk makluman semua, pada bulan November ini kita telah berjaya lakukan banyak aktiviti yang telah dianjurkan. Antaranya, pada 14 hari bulan November 2021, Majlis Perasmian dan Pelancaran Program Publicity dan Penyertaan Awam Rancangan Tempatan Daerah RTD bagi daerah Kota Tinggi 2030 pergantian di Els Club di Taru Coast Ocean Coast, Johor. Itu juga pada 20 November 2021 yang lepas, Majlis Pelancaran Orang Muda Johor OMJ di Air Terjun telah selamat rasmikan dengan jayanya oleh Yang Berhormat Datin Paduka Pegawai Daerah Kota Tinggi. Pada 21 hari bulan, kita telah bersama-sama duduk dalam satu majlis tahlil dan doa kesyukuran sempena Hari Keputeraan oleh Yang Maha Mulia Sultan Johor peringkat daerah Kota Tinggi, Masjid Bandar Kota Tinggi. Pada 25 November yang lepas, program belia berselawat dan munajat ke arah keluarga Sakinah peringkat Majlis Daerah Kota Tinggi sempena program OMJ juga telah sempurna dijalankan di Dewan Jubli Intan Kota Tinggi. Pada 27 November, Majlis Perasmian dan Penyahan Ruang Reka dan Dapur Pintar di kawasan Parlimen Tenggara Kota Tinggi ke Yayasan Inovasi Malaysia, Pusat Perkhidmatan dan Transit Pelancongan Kota Tinggi. Alhamdulillah semuanya telah selamat dijalankan dan kedua-dua pihak telah berpuas hati dengan majlis pelancaran tersebut. Begitu juga pada 28 November yang lepas, program Keluarga Malaysia prihatin pada projek Taman Inspirasiku atas talian anjuran PPA juga telah diadakan. Alhamdulillah, semua majlis ini telah dapat dijalankan dengan jayanya. Tidak ada komentar ataupun tidak ada rungutan ataupun tidak ada aduan dari pihak Rustia, begitu juga dengan pihak jemputan yang terlibat. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah tunggu lumus dalam menjayakan program ini supaya ianya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih juga diucapkan kepada belia yang menyokong dan terlibat dalam aktiviti yang telah dirancang untuk program Orang Muda Johor. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, Allah sekiranya tiada aral, pada 17 Disember ini akan diadakan acara fun ride di bandar Kota Tinggi itu sendiri yang akan dirasmikan insyaAllah oleh Yang Berhormat Datin Paduka Pegawai Daerah Kota Tinggi. Jadi bagi sesiapa yang berminat, mungkin boleh menghubungi saudara Hafizan untuk keterangan lanjut untuk mendaftar bersama-sama memeriahkan lagi fun ride tersebut. Tuan-tuan dan puan, di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk memaklumkan kepada tuan-tuan semua, bermula daripada 1 Disember 2021, Majlis Daerah Kota Tinggi akan menerima beberapa anggota baru dari segi pejawatannya. Izinkan saya membaca ada 7 jawatan yang telah disempurnakan proses interview bersama Ketua WIP Cik Muzaidi pada 2 minggu yang lepas berturut-turut. Pertamanya, pegawai penilaian grade W41 seramai 1 orang, 1 calon. Penolong pegawai penilaian W29, 1 calon. Penolong pegawai takbir N29, 2 calon. Pembantu kesihatan awam U19, 1 calon. Penolong jurutera JA29, 1 calon. Pemandu kenderaan H11, 1. Dan juga pembantu awam H11, 3 calon. Tahniah dan selamat maju jaya juga diucapkan kepada pegawai dan juga kaki tangan yang baru dilantik. Semoga terus berjaya dalam kerjaya, walau di mana saja berada
demi meneruskan kecemerlangan dalam menggaras tanggungjawab yang telah diamanahkan, insyaAllah. Tuan-tuan, puan sekalian, di kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat berjuang kepada semua pemain pasukan bola sepak JDT yang akan berlawan dengan pasukan Kuala Lumpur City yang akan berlangsung pada malam ini di Stadium Nasional Bukit Jalil pada jam 9 malam. Marilah kita sama-sama berdoa agar kemenangan berpihak kepada pasukan negeri kita, iaitu pasukan Johor Darul Takzim. Dan akhir kata, bagi sesiapa yang pergi menonton bola sepak pada malam ini, saya harapkan selamat pergi dan selamat balik, selamat semasa berada di dalam stadium dengan mengamalkan SOP-SOP yang telah kita praktikkan selama ini. Jadi kata, dalam kita rancak mengadakan program dan sebagainya, kita jangan lupa dan haruslah terus mengamalkan amalan SOP yang telah ditetapkan oleh MKN selama ini. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda ketiga, menerima dan mengesahkan minit mesyuarat penuh Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10 2021 yang telah diadakan pada 26 Oktober 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida binti Husin mencadangkan usul minit mesyuarat jawatankuasa penuh Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10/2021 yang telah diadakan pada 26 Oktober 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih. Usul minit mesyuarat bilangan 10 tanpa pindaan. Terima kasih. Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10 2021 yang telah diadakan pada 26 Oktober 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan atas cadangan Puan Farida binti Husin dan disokong oleh Encik Abdul Halim bin Husin. Agenda 4, Ready ya? menerima dan mengesahkan minit-minit mesyuarat jawatankuasa Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 11 2021 yang telah diadakan pada 17 November 2021 sebagaimana berikut. 4.1, menerima dan mengesahkan minit mesyuarat jawatankuasa Kewangan dan Perkara Am Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 11 2021 yang telah diadakan pada 17 November 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Alauddin mencadangkan usul minit mesyuarat jawatankuasa Kewangan dan Perkara Am Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 11 2021 yang telah diadakan pada 17 November 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mazlin binti Alias menyokong usul minit mesyuarat jawatankuasa Kewangan dan Perkara Am Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 11 2021 yang telah diadakan pada 17 November 2021 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Minit mesyuarat jawatankuasa Kewangan dan Perkara Am Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 11 2021 yang telah diadakan pada 17 November 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan atas cadangan Tuan Haji Alauddin bin Datuk Haji Yusof dan disokong oleh Puan Mazlin binti Alias.
Agenda 4.2, menerima dan mengesahkan minit mesyuarat Jawatankuasa Penilaian dan Cukai Harta Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 11 2021 yang telah diadakan pada 17 November 2021. Salam sejahtera Tuan Yang Di-Pertua dan ahli-ahli masyarakat. Saya Wadi Velu Analis Supaya mencadangkan usul minit mesyuarat Jawatankuasa Penilaian dan Cukai Harta Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 11 2021 yang telah diadakan pada 17 November 2021 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih. Saya menyokong usul minit mesyuarat Jawatankuasa Penilaian dan Cukai Harta Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 11/2021 yang telah diadakan pada 17 November 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Minit mesyuarat Jawatankuasa Penilaian dan Cukai Harta Majlis Daerah Kota Tinggi yang telah diadakan pada 17 November 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan atas cadangan Encik Wadi Velu Anak Lelaki Supiah dan juga disokong oleh Encik Chew Boon Sek. Agenda 4.3, menerima dan mengesahkan minit mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 11 2021 yang telah diadakan pada 17 November 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang Ketua, saya Muzaidi bin Makmur mencadangkan usul minit mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 11 2021 yang telah diadakan pada 17 November 2021 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Puan Juliana Jumail menyokong usul minit mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 11 2021 yang telah diadakan pada 17 hari bulan November 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih. Minit mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 11 2021 yang telah diadakan pada 17 November 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan atas cadangan Encik Muzadi bin Makmur disokong oleh Puan Juliana binti Jumail. Agenda 4.4, menerima dan mengesahkan minit mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan dan Lesen-Lesen Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 11 2021 yang telah diadakan pada 17 November 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ketua. Saya Muhammad Ali bin PE mencadangkan usul minit mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan dan Lesen-Lesen Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 11 2021 yang telah diadakan pada 17 November 2021 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Selamat petang. Saya Wong Chen Yong menyokong usul minit mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan dan Lesen-Lesen Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 11 2021 yang telah diadakan pada 17 November 2021 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih. Minit mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan dan Lesen-Lesen Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 11 2021 yang telah diadakan pada 17 November 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan atas cadangan Tuan Haji Muhammad Ali bin PE dan disokong oleh Encik Wong Tian Yong. Agenda 4.5, menerima dan mengesahkan minit mesyuarat Jawatankuasa Pelancongan dan Alam Sekitar Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 11 2021 yang telah diadakan pada 17 November 2021. Assalamualaikum Tuan RP, saya Haji Nasruddin Raja Ahmad mencadangkan usul minit mesyuarat Jawatankuasa Pelancongan dan Alam Sekitar Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 11 Palang 2021 yang telah diadakan pada 17 November 2021 diterima dan disahkan tanpa pindaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Samsudin bin Muhammad menyokong usul minit mesyuarat jawatankuasa pelancongan dan alam sekitar Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 11 Palang 2021 yang telah diadakan pada 17 November dan disahkan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 11 2021 yang telah diadakan pada 17 November 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan atas cadangan Tuan Haji Nasaruddin bin Haji Ahmad dan disokong oleh Encik Samsudin bin Muhammad. Agenda 4.6 menerima dan mengesahkan minit mesyuarat jawatankuasa lalu lintas Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 11 2021 yang telah diadakan pada 17 November 2021. Salam sejahtera. Saya Tan Kuang Hua mencadangkan usul minit mesyuarat jawatankuasa lalu lintas Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan November 2021 yang telah diadakan pada 17 November 2021 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Muhammad Fadli bin Yusof menyokong usul minit mesyuarat jawatankuasa lalu lintas Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 11 2021 yang telah diadakan pada 17 November 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan. Minit mesyuarat jawatankuasa lalu lintas Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 11 2021 yang telah diadakan pada 17 November 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan atas cadangan Encik Tan Kuang Hua dan juga disokong oleh Encik Muhammad Fadli bin Yusof. Agenda 5 menerima dan mengesahkan minit mesyuarat pengurusan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10 2021 yang telah diadakan pada 26 Oktober 2021. Saya Yong Waimi mencadangkan usul minit mesyuarat pengurusan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10 2021 yang telah diadakan pada 26 Oktober 2021 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Assalamualaikum Tuan Ketua. Saya Johan Azam Muhammad Yassin menyokong usul minit mesyuarat pengurusan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10 2021 yang telah diadakan pada 26 Oktober 2021 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Minit mesyuarat pengurusan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10 2021 yang telah diadakan pada 26 Oktober 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan atas cadangan Wan Yong Waimi dan disokong oleh Cik Johan Azam bin Muhammad Yassin. Agenda 6 menerima dan mengesahkan minit mesyuarat jawatankuasa pusat setempat OSC Majlis Daerah Kota Tinggi sebagaimana berikut. 6.1 menerima dan mengesahkan minit mesyuarat jawatankuasa setempat OSC Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 17 2021 yang telah diadakan pada 13 Oktober 2021 dan menerima dan mengesahkan minit mesyuarat jawatankuasa pusat setempat OSC Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 18 2021 yang telah diadakan pada 26 Oktober 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hassan bin Rashid mencadangkan minit mesyuarat jawatankuasa setempat OSC Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 17 2021 yang telah diadakan pada 13 Oktober dan bilangan 18 2021 telah diadakan pada 26 Oktober 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih.
Salam sejahtera Tuan Yang Ditua dan ahli-ahli mesyuarat sekalian. Saya Wadi Velu Analisis Supaya menyokong minit mesyuarat jawatankuasa setempat OAC Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 17 Palang 2021 yang telah diadakan pada 13 Oktober dan bilangan 18 Palang 2021 yang telah diadakan pada 26 Oktober 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih. Minit mesyuarat jawatankuasa pusat setempat OAC Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 17 2021 yang telah diadakan pada 13 Oktober 2021 dan bilangan 18 2021 yang telah diadakan pada 26 Oktober 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan atas cadangan Encik Hassan bin Rashid juga disokong oleh SR Wadi Velu Anak Lelaki Supiah. Agenda 7, ucapan penangguhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat petang, salam makmur Johor dan salam keluarga Malaysia. Yang dihormati, yang berbahagia Tuan Yang Dipertua Encik Muhammad Fahmi bin Yahya, Tuan Ketua Whip Encik Muzaidi bin Makmur, Tuan Setiausaha Majlis Daerah Kota Tinggi Encik Muhammad Amiza bin Misnadi, barisan rakan-rakan ahli majlis, ketua-ketua jabatan dan tuan-tuan ex officio majlis mesyuarat sekalian. Saya berterima kasih atas kesempatan dan ruang yang diberikan untuk berucap dalam sesi penangguhan kali ini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kerana krisis kesihatan yang melanda negara, angkara penularan pandemik COVID-19 telah menunjukkan tren penurunan yang sangat signifikan dan kesediaan kerajaan beralih dari wabak pandemik kepada endemik haruslah disyukuri. Semua sektor ekonomi dan pekerjaan telah beroperasi sepenuhnya, baik sektor awam maupun sektor swasta. Malah kelihatan SOP yang telah dilonggarkan bagi membolehkan kegiatan ekonomi dirancangkan semula. Majlis-majlis sosial dan rekreasi telah semakin banyak diadakan. Hanya harapan kita, basic SOP ataupun pematuhan asas haruslah sentiasa dijaga agar penularan wabak dapat dikekang setuntas-tuntasnya. Jalan-jalan utama menjadi sibuk dengan kenderaan. Contohnya terutama Jalan Kota Tinggi Johor Bahru menghala ke Ulu Tiram cukup sesak apabila di waktu puncak setiap pagi. Saya melalui jalan ni setiap pagi. Di musim hujan sekarang ini keadaan permukaan jalan yang rosak dan bertampal-tampal akibat hakisan hujan sangat berbahaya terutama kepada penunggang motosikal haruslah mendapat perhatian pihak yang berkenaan. Ransangan sektor pelancongan, rungutan dari pelancong dan pekerja ataupun orang ramai yang berulang-alik yang berhadapan dengan kesesakan lalu lintas untuk keluar dan masuk ke Kota Tinggi juga harus diselesaikan dengan cara yang praktikal dan lebih efisien. Tuan Yang Dipertua, pada hari Sabtu 27 hari bulan 11 yang lepas, saya telah berpeluang untuk bersama di dalam majlis perasmian dan pelancaran ruang reka STIE iaitu Sains, Teknologi, Inovasi dan Ekonomi di bangunan UTC Batu Empat oleh Yang Berhormat yang telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Adham bin Baba, Menteri MOSTI. Kolaborasi Yayasan Inovasi Malaysia, UTM dan beberapa agensi lain amat baik dan dengan pelancaran showcase prototipe peranti iBreath untuk saringan COVID-19 dengan menghasilkan keputusan saringan yang pantas dan sesuai digunakan di tempat penting pintu keluar masuk negara seperti di lapangan terbang ataupun di terminal-terminal border sempadan negara kita. Kita menyambut baik hasrat kerajaan melalui MOSTI untuk melahirkan lebih ramai para penyelidik dan inopreneur di Kota Tinggi untuk menjadi model pembangunan ekonomi setempat. Mereka juga mempunyai tim R&D
yang dibangunkan melalui smart kitchen yang mana pada hari tersebut dibuat demo untuk membuat botok-botok ikan secara konvensional ataupun tradisi yang boleh ditambah baik untuk tujuan pengkomersialan seperti diinovasikan acuannya dan juga packaging ataupun pembungkusannya. Wanita secara keseluruhan menyambut baik atas inisiatif yang telah dilakukan, dijalankan di Kota Tinggi ini. Kerana kita ramai mempunyai usahawan wanita yang boleh mendapat faedah daripada inisiatif yang dibawa ke daerah kita. Dan yang lebih membanggakan, Tuan Yang Bertuah, ruang reka ini merupakan ruang reka yang ketiga dilancarkan di dalam negara kita, selain dari di Terengganu dan juga di Jelebu Negeri Sembilan. Kita berharap ini akan menjadi pemangkin sebagai pemula dan tarikan untuk penyewa-penyewa yang lain dan sangat berharap rakyat tempatan akan mendapat manfaat daripada perkembangan ini. Tuan Yang Dipertua, rancangan Malaysia ke-12 yang telah diterima dan diluluskan di Parlimen memberi manfaat kepada daerah Kota Tinggi. Tahniah, Negeri Johor juga telah meluluskan Belanjawan 2022 dan kita doakan semoga Belanjawan Negara 2022 juga akan diluluskan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara di dalam masa yang terdekat di dalam bulan Disember nanti. Rasanya kita tidak perlu risau dengan peruntukan atau pembiayaan yang bakal diturunkan kepada daerah kita. Tetapi kita harus fikirkan bagaimana pembangunan fasiliti dan kemudahan yang dibawa nanti dapat dioptimumkan untuk kegunaan ataupun kemudahan rakyat setempat. Dengan itu, saya ingin sentuh sedikit Tuan Yang Dipertua berkenaan asset management ataupun pengurusan aset di bangunan ataupun kompleks penjagaan majlis yang perlu diberikan perhatian. Penyelenggaraan dan pembaikan secara keseluruhan harus dijalankan sekaligus walaupun melibatkan kos yang besar agar premis tersebut dapat digunakan kembali, dapat menjana hasil untuk majlis dan memberi peluangan sosioekonomi kepada rakyat. Segala isu atau kekangan harus ditangani agar ianya tidak menjadi seperti gajah putih, ditinggalkan begitu sahaja tanpa penghuni, tanpa penyewa. Merujuk anggaran tahun 2021, saya tak ada detail 2022 lagi ya, tahun 2021, majlis memperuntukkan sebanyak RM10.768 juta untuk penyelenggaraan dan pembaikan, iaitu 34% daripada RM31.966 juta jumlah anggaran pembelanjaan pengurusan. Saya yakin jika kita semak rekod aset majlis dari masa ke semasa, tentulah telah banyak aset-aset dilupuskan walaupun mungkin belum sampai tarikh itu tamat susut nilai kerana rosak dan tidak boleh digunakan lagi. Saya berharap perkara ini dapat diperhalusi dan untuk mengelakkan aset-aset dilupuskan begitu sahaja agar majlis tidak membazirkan perbelanjaan yang banyak ke atas pembelian dan pemilikan harta modal. Justru adalah dicadangkan agar sistem kawalan dalaman yang sedia ada untuk memantau aset ini diperbaiki lagi, seperti aset tagging dan inventory. Penyelenggaraan dilakukan secara berkala untuk memastikan aset tersebut berfungsi lebih lama sesuai lifespan ataupun jangka hayat peralatan tersebut. Pengurusan aset perlu dipertingkatkan dan diberi perhatian terutamanya yang mempunyai nilai-nilai komersial. Tuan Yang Dipertua, izinkan juga saya mengambil kesempatan ini untuk membawa isu di kawasan saya, masalah tasik Taman Sri Saujana. Sebagai kawasan rekreasi, tempat riadah dan bersiar-siar warga Saujana harus diberikan perhatian terutama pada fasa pasca COVID-19 ini. Kami memohon penyelenggaraan rumput, semak belukar, waimah air yang keruh dan kotor dapat diperkemaskan dan dibersihkan. Mungkin apabila keadaan mengizinkan, saya mencadangkan untuk membuat program gerak tumpu ataupun program YDP turun padang di sana. Saya juga memohon jasa baik pihak majlis untuk memasang lampu di sekitar tasik supaya terang di kala malam. Kerana maklumlah, anak-anak di Saujana semakin meningkat dewasa, dikhawatiri ramai yang mengambil kesempatan berpelesiran di taman tasik tersebut apabila keadaannya gelap. Ada juga aduan-aduan yang diterima, banyak aduan yang diterima, tetapi pemantauan dan rondaan pihak polis dapat mengurangkan kejadian-kejadian yang tidak diingini. Saya juga menyampaikan salam dan permintaan dari warga sekolah agama Taman Sri Saujana memohon pihak majlis membina susu gajah ataupun shelter di tempat menunggu kenderaan ibu bapa murid-murid. Sekarang ini mereka menggunakan kemah kanopi untuk berlindung dari panas dan hujan. Diharapkan permintaan ini dapat dipertimbangkan dengan baik dan saya sentiasa bersedia bersama
Ahli Majlis Zon 1 Tuan Haji Nasaruddin dan majlis untuk melawat kawasan berkenaan sekiranya perlu. Saya juga mengucapkan syabas kepada penguatkuasaan majlis dan cepat respon dan mengambil tindakan amaran dan kompaun ke atas pembinaan bangunan gerai, bangunan hal yang diri atau tidak boleh bertolak ansur. Tetapi biarlah majlis dinampakkan sebagai badan kerajaan yang sistematik dan sentiasa peka dengan kemaslahatan rakyat di dalam kawasannya. Akhir sekali, Tuan Yang Dipertua, saya tutup ucapan saya dengan serangkap pantun. Tuan Puteri dari Kayangan, senyuman manis seperti madu. Tak jemu kami beri pandangan untuk membina daerah yang maju. Sekian, saya memohon maaf sekiranya ada kekurangan di dalam ucapan saya tadi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya respon mana perlu mungkin. Maklumkan tadi bahawa terdapat jalan yang bertampal sana sini. Untuk makluman, dari mesyuarat semua pada minggu lepas, saya secara peribadi dan juga Cik Kisban telah membuat pertemuan 3 serangkai mana kami telah berbincang mengenai masalah yang berlaku pada sekarang ini, mana masalah tersebut pada dasarnya mempunyai tuan punya badan. Maksudnya dia ada owner di sendiri. Jadi termasuklah jalan-jalan yang diklasifikasikan ataupun yang dilabelkan sebagai jalan-jalan majlis maupun jalan-jalan JKR. Justru itu untuk makluman semua, bermula tahun 2022, JKR dan juga pihak MDKT akan bersama-sama memastikan segala kerosakan dapat dibaiki segera. Dan sehingga pada hujung bulan ini, bantuan Jabatan Kejuruteraan, saya sudah minta bahawa senaraikan jalan-jalan yang di bawah Majlis Daerah Kota Tinggi untuk dibagikan kepada JKR. Dan saya pun dah minta Jurutera Daerah JKR untuk bagikan senarai-senarai mana di bawah JKR kepada kami, kepada MDKT, supaya kita tidak menyalahkan antara satu sama lain pada masa akan datang. Itu sudah pasti. Jadi Wakil Kejuruteraan Saudara Azman mohon speed up di perkara untuk dibawakan ataupun dimajukan kepada Jurutera Daerah JKR. Supaya lepas ni senang. Dia tahu bahagian jalan ni kita punya, jalan tersebut diorang yang punya. Untuk ruang reka, saya rasakan ianya satu langkah yang baik yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan di mana untuk memberi kebaikan kepada anak-anak setempat di dalam daerah Kota Tinggi. Justru itu saya menyeru sekali lagi supaya tuan-tuan dapat mewawarkan perkara ini kepada mereka, menggalakkan mereka untuk pergi sendiri, mencuba atau mempelajari apa yang perlu yang ada terdapat di dalam ruang reka tersebut. Saya percaya proses yang mengambil masa lebih kurang target mereka selama 2 tahun adalah merupakan satu jangka masa yang pendek sebenarnya. Tetapi tidak salah bagi kita untuk mencuba bagi peringkat awalan kita dedahkan mereka dalam kepada teknologi, inovasi yang boleh menyedarkan, yang boleh menyemarakkan lagi minat seseorang itu, minat anak-anak kita untuk pergi lebih jauh dalam bidang sains dan teknologi. Seperti yang Pak Faridah maklumkan tadi, Belanjawan 2021 telah diluluskan. 22, maaf. Telah pun diluluskan. Dan saya juga baru sahaja mendengar taklimat daripada Ketua Audit Negara sebentar tadi. Oleh itu, beliau telah menyarankan, saya kaitkan dengan Belanjawan 2022, hendaklah kita belanja apa yang perlu. Apa yang perlu dibelanjakan. Sekiranya perbelanjaan kita itu tidak membawa ataupun tidak ada kepentingan yang mendesak
hendaklah kita tangguhkan dulu. Ini tidak bermakna kita tidak buat terus projek tersebut, tuan-tuan. Tetap buat. Tetapi kita dahulukan mana yang penting dahulu. Dan sekiranya projek-projek yang tertunggak, yang tertunda sehingga bulan 9, bulan 10, saya secara automatiknya selepas itu tidak akan melayan mana-mana projek untuk disambung pada bulan 11. Kerana ini amat risiko tinggi bagi jabatan, agensi, mana-mana agensi kerajaan. Kerana ianya akan menjadi satu keberhutangan ataupun kita punya bebanan kerana kita tak dapat bayar pada hujung tahun nanti. Dia akan jadi AP, arahan pemeliharaan AP5? 58? Okey. Itu pihak audit menggesa supaya semua projek yang benar-benar yang memerlukan perubahan ataupun perbaikan hendaklah dilakukan sewajarnya dengan selogiknya sebelum 10 bulan 10 setiap tahun. Agar tidak berlaku perkara yang saya maklumkan tadi. 3 je yang terakhir bagi saya, YDP Turun Padang. Terima kasih kerana masih memerlukan komitmen kami untuk Turun Padang. YDP, SU dan juga kami Ketua Jabatan tidak ada masalah untuk membantu tuan-tuan di peringkat akaumi. Cuma saya memohon jasa baik tuan-tuan sebelum perkara tersebut dibawa ke peringkat Majlis Daerah Kota Tinggi, pastikan ada sedikit kajian ataupun homework yang dilakukan oleh tuan-tuan di peringkat komuniti. Adakah ianya sewajarnya perlu dibuat ataupun perlu dilaksanakan yang melibatkan kami? Saya rasa faham apa yang saya maksudkan? Maksudnya tidak semua perkara bila YDP Turun Padang, walhal benda itu mungkin tidak boleh dilaksanakan di lapangan. Tetapi apabila YDP datang, terus ditunjukkan apa masalah dan sebagainya. Jadi saya rasa macam tak berapa cantik. Walhal saya rasa tuan-tuan lagi bijaksana, lagi arif berbanding saya dan menilai bahawa kerja tersebut boleh dijalankan ataupun tidak di lapangan tersebut. Saya faham tuan-tuan sekiranya benda itu betul-betul benar-benar di bawah skop ruang kerja Majlis Daerah Kota Tinggi, jemputlah kami datang. Jemputlah YDP datang, insyaAllah. Saya akan datang, walaupun mungkin tak dapat semua saya puaskan tuan-tuan. Yang mana ada masa, insyaAllah saya datang. Dan beberapa di majlis sebelum ni jemput saya pun saya datang, insyaAllah. Begitu juga masa datang. Sama-sama saya membantu perkara ni dan saya maklum bahawa Tuan Haji Ali PE ada maklumkan dia awal dulu nak buat program. Ingat macam apa LA21, betul? So lepas ni insyaAllah kita kita boleh zahirkan kita betul-betul Tuan Haji. Itu saja ucapan saya pada hari ini. Minta maaf saya tak berapa sihat. Justru itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih berbanyak kepada tuan-tuan perempuan semua kerana dapat bersama-sama dalam mesyuarat pengurusan dan juga mesyuarat penuh pada hari ini. Jadi kita doakan sekali lagi kejayaan milik pasukan JDT pada malam ini. Sekiranya malam ini pasukan kita menang, maka tuan-tuan secara rasmi besok cuti, insyaAllah. Sekian, saya tangguhkan mesyuarat pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan. Sama. Hidup JDT. Hidup JDT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.